عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، إخوة في الدين، أعزكم الله وأحبكم في الله. الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله إخوة الإيمان, kita berpeluang seketika sebelum menunaikan salat ilmu. Alhamdulillah ikhwan, ada beberapa kelebihan kita duduk dalam majlis ilmu, dan di antara kelebihan-kelebihan itu sangat berkaitan rapat dengan kehidupan yang kita lalui hari-hari. Ada suatu buku yang ditulis oleh seorang ulama Islam yang bernama Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Nama buku itu Ad-Da' wa Dawa. Kita boleh terjemah Melayu ubat dan penyakit, atau penyakit dan ubat. Penyakit ada, ubat ada. Bila ada ubat, mapohom je ada penyakit. Sangat menarik ikhwatul iman dalam buku ini apabila Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyenaraikan masalah-masalah yang kita hadapi ini, problem-problem yang berlaku dalam hal ehwal kehidupan manusia ini sangat ada kena-mengena dengan aktiviti-aktiviti yang manusia lakukan. Sangat ada kena-mengena. Di antaranya Imam Ibn Qayyim menyatakan punca kerosakan berlaku dalam dunia. Kerosakan bukan sahaja dilihat dari segi alam ini rosak, tapi sistem kehidupan manusia juga rosak, sistem peradaban juga rosak, sistem pendidikan juga rosak, sistem ekonomi juga rosak. Artinya apa yang ada kaitan dengan insan, apa sahaja yang ada kaitan dengan kehidupan insan, yang membantu kehidupan insan, kesemuanya rosak. Yang ni Imam Ibn Qayyim katakan sebagai zaharal fasadu fil barri, telah zahirlah kerosakan di muka bumi ini. Itu daripada ayat surah Ar-Rum. Allah kata telah zahirlah kerosakan di atas muka bumi. Apa yang zahir? Yang zahir itu adalah fasad. Zaharal fasadu, yang zahir adalah fasad. Manakala darat dan laut, tempat yang Allah Ta'ala pilih untuk menonjolkan kerosakan itu. Kalau tak disebut darat dan laut, tetap Allah Ta'ala akan zahirkan kefasadan itu. Mungkin pada perasaan manusia, dia merasa sesuatu yang tak kena dengan hidup dia. Dia rasa ada benda yang tak selesai dengan hidup dia. Kesemua ini, kata Imam Ibn Qayyim dalam buku tadi Ad-Da' wa Dawa, berpunca daripada dosanya manusia lakukan. Kerana itu dalam hadis, sependek-pendek hadis yang kita jumpa, Nabi selalu menyebut satu orang Muslim yang dia berjalan, tiba-tiba kaki dia tersusuk syaukah, benda tajam ni, duri ke, rantin ke, tercucuk, maka dia sabar. Nabi kata apa? Diampun oleh Ta'ala kepadanya akan kesalahan-kesalahannya. Satu pertanyaan yang menarik, tertusuk duri diampun dosanya. Pertanyaan yang menarik, apa kena mengena itu? Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam buku ini, apabila Allah Ta'ala makin mengampun dosa hambanya, maka bebanan kerosakan itu makin ringan. Makin ringan. Bila Allah angkat dosa,
bumi ini makin ringan kehidupan dia. Bumi ini bukan berat dengan bangunan-bangunan tinggi. Bumi ini bukan menjadi dia makin menjadi, kita kata, sukar dia nak menapah kerana bangunan-bangunan hebat. Tidak. Yang menyempitkan saluran udara di bumi adalah dosa dan maksiat. Maka kerana itu Allah Subhanahu wa taala dia memberi ruang kehidupan pada insan. Bila insan melakukan ini, melakukan ibadah demi ibadah, yang akan dihapuskan adalah dosa. Makin dosa diampun oleh Allah Ta'ala, makin kehidupan menjadi terbuka. Kerana itu ikhwatul iman, majlis ilmu yang kita sebut tadi, apa kena mengena dengan kita ikhwan? Sebab dalam hadis Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi menyebut tentang sesiapa yang hadir dalam majlis ilmu, kepada mereka akan diberi beberapa perkara. Di antara yang akan diberi kepada mereka ikhwatul iman ialah Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, kata Allah Ta'ala, qad ghafartu lakum, yang hadir dalam majlis ilmu sesungguhnya aku ampun seluruh dosa mereka. Wa ghashiyat alaihimus rahmah, akan ku kelilingkan sekitar mereka itu dengan rahmat daripada sisi aku. Dua perkara ini kalau kita ambil daripada hadis itu, sangat ada kena mengena dengan kehidupan kita ini ikhwan. Sangat ada kena mengena. Sangat ada kena mengena. Rahmah bermakna kesian belah daripada Allah. Rahmah bermakna Allah melihat kita dengan kesian, dengan sifat dia penyayang, penyantun. Dia tengok kita, dia bantu kita. Dan kita tahu di antara Rahman dan Rahim itu ada sikit perbezaan. Anugerah Allah Ta'ala itu tidak sama ikhwan. Mungkin satu orang kafir, Allah bagi ujian kehidupan dia, ada ganjaran. Dia sakit, dia susah. Orang kafir juga sabar macam orang Islam. Dia juga sabar. Di atas sabar dia, Allah memberi ganjaran. Tetapi ganjaran Allah Ta'ala kepada si kafir ini tidaklah sehalus ganjaran Allah kepada si mukmin tadi ini. Kepada si kafir, dia buat baik, dia sabar, dia susah, Allah Ta'ala uji dia, maka ganjaran dia mungkin dari segi Allah meripeh kehidupan dia atas dunia. Tuhan ripeh, Tuhan bagi. Dia sabar, Tuhan bagi kesihatan kat dia. Dia bekerja kuat, Tuhan bagi habuan-habuan di dunia pada dia. Hajat-hajat dia semua Allah Ta'ala tunaikan. Kekayaan Allah Ta'ala bagi. Sekadar itu. Itu rahmannya Allah Ta'ala berhubung. Hatta orang syirik, patut orang syirik ini setitik air dia tak patut minum, kerana syirik dosa yang paling Allah murka. Tapi mereka masih bernafas, masih makan, masih minum, masih berkeluarga. Kenapa? Kerana kita selalu menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allah Ta'ala itu berjalan. Tapi bagi mukmin dia lain ikhwan. Perhubungan Allah itu lain. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji mukmin, pemberian Allah kepada mukmin itu tersangat luas, fi dunia wal akhirah. Diampun dosa mukmin di dunia, memberi bekas di hari akhirat. Diangkat, diberi ganjaran-ganjaran kepada mukmin di dunia, sangat menentukan kehidupannya di akhirat nanti. Subhanallah ikhwan. Kepada mukmin bukan sekadar diberi sihat, bukan sekadar diselesaikan urusan hidupnya di dunia, tetapi kepada mukmin diberi ganjaran di hari akhirat. Sakinah itu mukmin rasai. Fa'anzalallahu sakinata fa'anzalallahu sakinata fi qulubil mu'minin. Allah Ta'ala tuangkan, tumpahkan ketenangan, kedamaian, rasa cukup, rasa nikmat kepada hati mukmin. Ini tidak ada kepada orang-orang kafir. Ini ada kepada mukmin. Subhanallah ikhwan. Allah bagi rahmat dan Allah ampun dosa. Dan kaitan rahmat dengan ampun dosa ini sangat berhubung rapat dengan kehidupan yang sedang insan langkah dalam dunia. Sangat hubung rapat. Diampun dosa, diturunkan rahmat, yang sempit akan dirasakan luas. Akan dirasakan luas.
Kerana itu ikhwatul iman, sangat penting kita berjalan hari-hari dalam hidup ini supaya hari-hari yang kita lalui itu mendatangkan maghfirah daripada Allah Jalla wa'ala, rahmah, sakinah. Sangat penting. Dia berhubung rapat dengan hidup kita, ikhwan. Sangat berhubung rapat. Syekh Utsaimin mati dah dia. Dia dimasukkan ke hospital. Dia ada penyakit kanser. Yang ni saja saya sebut untuk bagi lihat kepada ikhwan betapa mukmin ini, hubungan mukmin dengan Tuhan tak sama dengan hubungan yang bukan mukmin. Antum tahu dia kanser. Nanti masa habis bagi isyarat ke saya nah. Saya kalau pegang mikrofon saya suka lupa. Dia tolong ingatkan. Pasal saya tak kerja, ni semua nak kena pergi kerja. Ingatkan. Masuk ke hospital kanser. Saya pendekkan, saya ambil cerita di ujung hayat dia. Cerita tu panjang, di ujung hayat dia. Sebelum dia masuk ke hospital, dia ke Riyadh, dia pergi ke Riyadh. Dia memberi ceramah kepada para tabib, para doktor. Yang hadir dalam majlis itu semua doktor. Buat di Mustashfa Riyadh, hospital besar Riyadh. Tua kurus sangat dia, tinggal tulang dengan kulit dia. Macam saya lah, tinggal tulang dengan kulit saja. Itulah. Perkara yang pertama saya dengar Syekh cakap, dia kata, aku masuk hospital, aku kecewa. Dia kata, dia kecewa. Hampa ini kesemuanya doktor-doktor Muslim, tapi seorang pun dari kalangan hampa tidak datang kepada aku mengingatkan aku supaya ingat kepada Allah. Sebab hampa fikir aku dipanggil Syekh. Tidak, dia kata. Quran telah berfirman, wa dzakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Dan Quran tidak mengecualikan sesiapa dalam ayat itu. Kalau dia mukmin, zikra itu sangat membawa manfaat. Aku harap, dia kata, benda ni tidak berlaku dah lepas daripada ni. Kewajipan seorang tabib, dia kata, bila datang orang sakit, dia pegang tangan orang sakit, biar orang sakit itu mendengar kalam Allah. Bismillah. Hampa orang Arab bercakap Arab, aku juga bercakap Arab. Tak payah aku terjemah kepada hampa apa makna bismillah. Dengar pun sudah menenangkan hati. Dengar pun sudah tenang. Hampa mesti ingatkan kepada orang sakit itu betapa sakit itu adalah kafarah daripada zunub. Allah Ta'ala sedang tebus dosa dia. Ingatkan dia. Suruh dia beristighfar, dia berzikir, dia bertaubat. Ini kewajipan hampa. Sebab pesakit tak pergi ke semua orang. Bukan saja bagi ubat, dia kata, tapi kerja hampa mendoakan dia kepada Allah. Mendoakan dia kepada Allah. Semua ini dia kata aku tak terima semata-mata kerana hampa panggil dekat aku Syekh. Kerana hampa panggil aku Ustaz, hampa tak buat benda tu sebab hampa rasa aku lebih daripada hampa. Tidak, dia kata. Kita adalah sama. Hari kita sakit adalah hari kita bergantung harap pada Allah. Sama. Kenapa ikhwan? Sangat berlain. Motivasi dengan membaca ayat Quran. Motivasi ni kadang benda tak ada, hanya dimotivate saja. Tapi ayat Quran ni dia benda wujud, dia benda hakiki, dia kebenaran, bahkan dia kalam ilahi, kalam Allah. Bila dibaca, dia masuk, dia menjadi penawar, dia menjadi syifa, ubat kepada hati-hati mukmin. Wala yazidu lizzalimina illa khasara. Kalau hati dia hati yang zalim, tak bertambah apa-apa. Tapi dia mukmin, rawatan demi rawatan, doa demi doa, sangat memberi bekas kepada orang ini. Atau tengok Syekh Utsaimin ni, akhirnya dia mati kanser. Dia dibawa ke, tak silap saya, ke Amerika.
untuk ambil kemoterapi. Dia tanya doktor, apa ni? Doktor bagi penjelasan. Semasa dia di hospital USA ni, pemberita tahu kata Syekh Uthaymin ada, mereka datang. Ada satu pemberita orang putih, perempuan, tak tutup aurat. Dia menerpa ke hospital nak masuk ke ward yang Syekh duduk. Syekh tengok, Syekh rasa pelik sebab Syekh Uthaymin ni dia jarang keluar daripada Saudi. Dia jarang keluar. Boleh kata hidup dia tu Mekah dengan Madinah lah hidup dia. Satu Saudi je. Dia pelik. Dia kata apa? Pasal apa mereka tu? Ini pelajaran yang saya nak ambil, ikhwan. Orang kata mereka ni orang kafir, wanita-wanita kafir. Tapi mereka tahu kata hang masuk hospital, mereka nak menziarah, mereka nak main wartawan kan. Syekh Uthaymin menangis. Air mata dia turun. Itu di akhir hayat dia. Dia kata kesian sungguh wanita-wanita ini. Mereka tidak tahu fadilat menutup aurat. Biarkan mereka masuk. Bagi aku terang kepada mereka apa itu Islam. Kalau dia di Saudi selisih dengan perempuan, dia tak mau. Tapi ketika dia di negeri kafir, dia kesian pada wanita-wanita kafir yang tidak tahu Islam. Dia kata dekatilah mereka, terangkanlah kepada mereka agama semampu kamu. Lepas tu dia menangis lagi sekali. Dia kata, kalaulah wanita kafir begini, aku harap, dia kata, wanita-wanita Islam lebih didekati daripada wanita kafir supaya hilang daripada mereka kufur kepada Allah. Wanita Islam juga perlu didekati. Pelajaran di situ saya nak ambil apa, ikhwatul iman, kondisi agama sebagai perawat. Ada orang ada penyakit badan, kita rawat dengan ubat. Tapi ada orang dia ada penyakit batin, kita tak rawat dengan tablet. Agamalah sebagai rawatan. Agamanya merawat jiwa mereka. Maka sama ada di hospital ataupun di luar, ikhwan, pelajaran agama, pengetahuan agama, pendedahan agama sangat penting untuk semua orang. Hatta para doktor supaya dia lebih amanah. Berapa banyak doktor yang khianat? Berapa banyak doktor yang tidak jujur? Supaya lebih jujur, ikhwan, agama itu merawat pesakit yang tidak jujur, manajemen yang mengurus hospital yang tidak jujur, supaya mereka lebih jujur. Penyakit tak jujur ni bukan penyakit badan, dia penyakit hati. Datang ke IGN, saya sakit, dia jantung, masalah jantung, jalan jantung saya ada penyakit. Penyakit apa doktor? Pakar tanya, kianat, dengki. Bagi satu tablet. Doktor tak boleh bagi tablet, dia tak boleh bagi tablet. Tetapi yang dia boleh baginya ialah mengenangkan nikmat dan azab ilahi. Ini satu rawatan yang penting untuk orang sakit. Allah tidak zalim dia, tetapi ada hubungan yang sedang berjalan di antara apa yang sedang kita lalui ini, ujian kehidupan dengan kepada Allah. Syekh Uthaymin ini, ikhwan, saya ambil contoh akhirnya dia mati. Dia tanya pada doktor, apa maksud kemo ni? Doktor kata, kita buat kemo sikit, bagi ubat sikit, kesan dia rambut di badan akan luruh, rambut akan luruh, selai dua helai akan luruh. Dia pegang janggut dia panjang putih, dia pegang, dia kata janggut jatuh tak? Dia kata janggut pun jatuh. Lama dia air mata dia turun. Dia habaq kepada orang dekat dia kata dia nak balik Saudi, dia tak mau duduk Amerika. Dia berkata tak boleh, awak punya level ni dah tinggi dah, level kanser tu dah tinggi dah, awak boleh mati. Dia kata apa? Terlalu malu aku bangkit berdiri di hadapan Allah Ta'ala kalau aku berdiri dalam keadaan tidak ada janggut. Aku bagi tahu ke orang, ikutlah sunnah Nabi, ikutlah cara Nabi. Tiba-tiba ketika mayat aku dikapan, satu janggut pun tak ada di dagu aku terlalu malu di hadapan Allah Ta'ala, dan aku akan ambil risiko mati daripada janggut luruh. Dan dia mati. Subhanallah, dia mati. Ikhwan,
Kita orang Malaysia biasalah janggut ni sunat saja, tak apa, itu hal kita lah. Semayang pun sunat saja. Kita semayang pun sunat saja. Tapi tak apa. Perasaan ini ikhwan adalah anugerah Allah. Bukan semua orang dapat. Bukan semua orang dapat. Saya tengok dalam Tanya Ustaz televisyen kan pukul 7 pagi. Bukan nak tengok, tertengok. Ada satu ustaz, orang tanya pasal janggut kat dia. Dia datuk lah, dia seorang datuk. Orang tanya, dia tak ada janggut. Dia cukur semua lah, lincin. Misai pun tak ada. Dia kata, saya baca hadis. Dalam hadis kata, ahli syurga tak ada janggut. Jadi saya cukur siap-siap. Jadi senang, besok bila masuk tak payah lambat. Ni nak kena minta jilet kat malaikat, nak kena cukur, saya cukur siap-siap. Subhanallah. Tak apalah, ikut dia lah kan, ikut dia lah. Alhamdulillah. Ini nama dia perasaan. Perasaan macam ni ikhwan, bukan semua orang dapat. Rasa anugerah Allah Ta'ala itu besar, pemberian Allah Ta'ala itu besar, dan rasa kuat, rasa istiqamah, rasa sabar. Istiqamah, sabar, redha dengan Allah Ta'ala, hati tak pernah putus asa kepada Allah. Semua ini bukan semua orang dapat. Allah pilih hamba-hamba yang tertentu kerana ikhlas mereka, jujur mereka, hati perut mereka benar kepada Allah, Allah bagi. Karena itu saya katakan ikhwan, pelajaran agama ini bukan pelajaran dicari ketika perlu, tidak. Dia adalah kehidupan. Demi Allah saya katakan, apa yang agama sebut pasti kita lalui dalam kehidupan kita ini, pasti. Agama membahas masalah sabar. Demi Allah ikhwan, manusia tidak boleh hidup tanpa sabar. Agama membahas masalah redha. Demi Allah, manusia yang tidak redha, dia tak boleh hidup, dia akan kena tekanan. Apa yang agama bincang, agama sebut, semuanya adalah kehidupan ikhwan. Karena itu pelajaran agama ini bukan pelajaran dicari ketika perlu, tidak. Dia pelajaran dijadikan darah daging. Semalam saya juga mendapat satu nasihat daripada kawan. Kawan kata ke saya, elok saya kongsi dengan antum. Dia kata, ustaz, elok ustaz bagi tahu pada orang. Bagi tahu apa? Bahawa belajar agama ni sama dengan belajar berenang, dia kata. Dia kata, ustaz pilah kelas berenang di mana pun, cikgunya ajak kelas berenang, tak pernah ajak anak murid dia berenang atas darat. Okey, kita buat teori, pakat-pakat tidur atas lantai berenang. Kalau orang lalu, orang kata, bila jadi lagu tu? Sebab berenang ni, reti ke tak reti, bila sebut aja berenang, kena masuk dalam ayat. Boleh tak boleh, tak boleh. Tapi kena masuk dalam ayat. Demikianlah agama, dia kata. Hari kita belajar agama adalah hari kita melalui kehidupan. Bukan agama ni satu benda kita letak sebagai perhiasan, bila penting, bila perlu ambil dia. Tidak. Kerana itu banyak kita terbabas. Saya merasakan pandangan dia juga ada kebenaran dia. Tu time macam mana? Sampai dah? Ada lagi. Kerana itu ikhwatul iman penting ikhwan. Di mana kondisi kita duduk. Itu tengok, saya bila main hospital ni, saya ada ustaz pun main dah. Saya bukan boleh ada ustaz-ustaz, saya ketang. Saya suka bila sampai hospital ni, mungkin IJN bukan tempat yang sesuai, tapi mungkin saya boleh berkongsi. Di sini ada ustaz-ustaz kita, wakil-wakil kita. Bila sebut hospital ni, ada beberapa benda dalam kepala saya rasa belum selesai lagi. Satu, bila sebut hospital bersalin, oh kesian. Syekh Utsaimin bin Baz, ketika orang tanya kat dia soalan, Tuan Syekh, apa pandangan Tuan Syekh laki-laki belajar sakit puan? Dua syekh ni jawab, dia tak ada kerja lain lah. Laki-laki jadi pakar sakit puan. Syekh jawab, dia tak ada kerja lain lah. Kan? Di Malaysia ni sakit puan banyak, siapa dia?
laki-laki, cuma tak tukar pakai kain batik ya. Laki-laki. Mungkinlah kelebihan satu-satu ilmu tu kita tak tahu, anugerah Tuhan. Tapi dua syekh ni saya baca dalam fatwa mereka, dia kata bersalin ni bukan darurat. Siapa kata darurat? Zaman tak ada hospital pun orang dah beranak dah. Zaman Nabi ada mustashfah? Tak ada, orang dah beranak dah. Zaman Nabi Adam, Hawa dah beranak dah. Kalau suami jadi bidan pada isteri, betul lah. Suami memandikan mayat isteri, betul lah. Tapi kalau isteri mati, suami pergi panggil laki-laki lain bagi mandi mayat bini dia, ini tak betul. Mana darurat, hang dah bagilah mandi mayat bini hang. Saya tak boleh lah, bahadilah, geli apa bini hang. Perempuan yang melahirkan, perempuan yang sambut, normal lah. Kenapa perempuan yang beranak, laki yang kena sambut? Ini tak normal. Ini menunjukkan kita ada penyakit psiko, penyakit, kalau orang utara kata penyakit kepala otak, mentaliti psiko tak betul. Kita terlampau belajar perubatan dengan barat, terlampau belajar medik dengan orang-orang yang tidak ada senarai Islam, sampai kita beribadat dengan perubatan mereka. Syekh Utsaimin tegur beberapa perkara di Riyadh. Demi Allah, aku akan kata benda ini daripada aku hidup sampai aku masuk dalam tanah, dia kata. Apa dia? Madu adalah ubat di atas wahyu ilahi. Walaupun dunia barat tidak mengiktiraf dia ubat, demi Allah dia adalah ubat. Kerana ini ubat ilahi, dawaun ilahiyun. Subhanallah. Doktor-doktor Arab terkejut. Dia kata, Syekh, kami buat apalah mereka punya test, mengetes ni. Dia kata, kami belum jumpa ubat dalam madu. Dia suplemen aja. Apa? What we say in Malay, dia apa? Mangga tambahan. Dia bukan ubat. Syekh kata, betulkan otak kamu, betulkan otak orang yang buat kajian. Ubat terbahagi pada dua. Satu ubat yang agama kata ubat, dia adalah ubat. Lagi satu ubat berdasarkan pengalaman. Orang tu makan lega, kita pun makan, tapi tak lega. Itu pengalaman. Ini nama dia mujarab. Mujarab, benda yang diulang. Mujarab. Melayu ada doanya mujarab kan. Mujarab, benda yang diulang. Bukan menjadi, belum tentu. Makbul baru jadi. Dia mujarab, diulang. Ini berdasarkan pengalaman. Subhanallah ikhwan. Mungkin satu hari di Malaysia ni, bila kita hantar wanita-wanita Islam pergi bersalin, tak jumpa dah doktor laki-laki. Tak jumpa dah. Kecuali kes yang tertentu. Pakai puan ni main. Tengok tuan yang main pakai puan. Tangan tergantung macam Saloma. Jalan perseluar tarik sikit. Depa ni main. Yang tu kita harap last choice. Last choice. Memang dah tak boleh pergi mana. Tetapi dalam dunia yang ada ini, kerana itu saya katakan, kalau tidak ditarbiah pelajaran dengan agama, kehidupan akan jadi songsang. Kehidupan jadi songsang. Orang yang menguruskan ubat, Nabi pernah sebut benda haram tak pernah jadi ubat. Benda haram tak pernah jadi ubat. Nabi sebut. Macam mana kita boleh kata benda haram itu ubat? Siapa yang bagi tahu? Mesti orang kufar, mesti kajian barat, mesti kajian Yahudi, mesti kajian orang-orang yang ada musuh dengan agama. Ketika dia kata benda haram ubat, dia jual ubat tu pada orang. Negeri dia tak ada ubat tu. Subhanallah. Antum tengok. Negeri dia tak ada ubat. Okey, alhamdulillah. Ikhwan, mudah-mudahan Allah memberi anugerah kepada kita. Agama adalah kehidupan. Kehidupan itu adalah agama. Kalau orang boleh hidup tanpa agama, dia berkehidupan tanpa kehidupan. Pincang dan songsanglah kehidupan kita. Semoga Allah merahmati kita dunia sampai akhirat. Terima kasih banyak-banyak di atas kehadiran ikhwan sekalian. Kalau ada bahasa-bahasa yang terkasar, mohon kemaafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.